KPM. Didik TV KPM. Wah, sedapnya hari ni. Hilang dahaga. Dah habis. Nak buang kat mana ni? Buang je lah kat sini. Orang nampak pun. Lihatlah tu masyarakat hari ni. Dah terang-terang tulis tepi tu, kebersihan dijaga, suasana ceria. Tepi sini pun ada tulis, jagalah kebersihan, jagalah alam sekitar kita. Tong sampah juga disediakan. Tapi masih lagi buang sampah merata-rata. Hai, apalah nak jadi? Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan Didik TV KPM bersama saya pengacara anda Irfan Syahmi. Apa khabar semua? Saya mendoakan agar anda dalam keadaan yang baik-baik belaka. Baiklah, hari ini kita dalam slot tahap 2 untuk mata pelajaran Bahasa Melayu. Bersama siapa? Tentunya bersama cikgu kita hari ini, Cikgu Rahimah Yaakob. Assalamualaikum cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam. Baik. Alhamdulillah. Baiklah. Terima kasih, Irfan. Tadi cikgu, kita ada lihat satu gimmick mengenai seorang manusia yang tidak bertanggungjawab buang sampah merata-rata. Apa nak jadi tu cikgu? Itulah, ramai zaman sekarang ni macam tu. Walaupun ada tong sampah, masih lagi buang di luar tong sampah, selit-selit tepi pokok bunga dan sebagainya. Macam mana lah Malaysia nak bersih? Betul tu cikgu. Dan tentunya hari ini cikgu ada bawa anak murid cikgu bersama kita di dalam talian. Ya, betul. Jadi apa kata kita perkenalkan mereka, silakan. Okey, silakan. Okey, baiklah. Hari ini cikgu tak keseorangan. Kita bersama dengan beberapa orang murid, 4 orang murid bersama kita di studio pada hari ini. Okey, perkenalkan yang pertama adik Darsha Nasri Vishnu dari SJKT Barat SJKT Subramania Barati, Pulau Pinang. Apa khabar Darshana? Khabar baik, cikgu. Dah bersedia nak belajar hari ini? Ya, cikgu. Okey, bagus. Baik, dah bersedia. Itu kumbang kita hari ini. Ada 3 pula. Maafkan saya, ada 1 bunga kita dan kita betul. ada 3 kumbang yang bersama kita hari ini. Jadi cikgu, jom kita kenalkan yang seterusnya, Okey, silakan. seterusnya adik Muhammad Ryan Ramadan, okey, dari SK Tengkira 1 Melaka. Hai Ryan. Hai. Apa khabar Ryan? Khabar baik. Okey, dah bersedia masuk kelas hari ini? Dah. Okey, bagus. Okey, seterusnya perkenalkan adik Carlos. Hai Carlos. Hai, cikgu. Hai, okey, apa khabar hari ini? Khabar baik, cikgu. Okey, dah bersedia ya? Carlos dari SJKC Malim Melaka. Okey, bersedia ya Carlos? Ya, Okey. cikgu. Seterusnya adik Darren Yap dari SJKC Masjid Tanah Melaka. Hai Darren. Hai. Okey, apa khabar Darren hari ini? Apa khabar Darren? Khabar baik. Okey, bagus. Nampaknya mereka anak murid cikgu semua dah bersedia nak masuk kelas hari ini, dah berceria dan bersemangat nak masuk kelas hari ini. Betul tu cikgu. Dan tentunya ada juga penonton di rumah yang bersama kita untuk 1 jam. Jadi cikgu, Ya. apakah standard pengajaran kita untuk hari ini? Silakan. Okay, terima kasih Irfan. Okey, baiklah murid-murid dan di studio dan di rumah. Okey, hari ini cikgu nak ajar ya, standard pembelajaran cikgu hari ini lah 3.2.1, membina dan menulis ayat untuk menyatakan pendapat daripada satu bahan multimedia. Okey, baiklah maksudnya objektif pembelajaran cikgu pada hari ini, murid dapat menulis pendapat yang bersesuaian berdasarkan bahan rangsangan seperti gambar dan video animasi. Itu dia. Okey, dah bersedia semua murid-murid? Dah cikgu? Irfan pun dah bersedia hari Okey, ini. angkat 2 jari. Nak tengok dah bersedia ke belum? Okey, Baik. bagus. Darshana, Nampaknya semua Ryan, dah bersedia. Carlos dan Darren. Okey, bagus. Okey, jom. Okey. Sekarang, kamu dapat lihat di skrin. Okey, ada 4 keping gambar.
Okey, siapa boleh beritahu cikgu gambar ni tentang apa? Saya cikgu. Okey, silakan Darshana. Semua orang sedang bekerja sama. Semua orang sedang bekerjasama. Betul lah, nampak gambar ni ada tiga gambar menunjukkan kerjasama. Bagus, terima kasih. Okey, yang lain nak cuba? Ada gambar ni tentang apa? Tong kita sebelah. Okey, Carlos apa dia? Tong kita sebelah. Tong kita semula. Bagus. Tong kita semula depan meja pun ada. Betul. 3 tong kita semula. Okey. Di sekolah kita pun ada tong kita semula. Okey, seterusnya Muhammad Ryan nak cuba? Apa yang kau dapat lihat dari gambar ni? Diorang bergotong royong. Orang bergotong royong. Betul Bergotong Ryan. royong. Tepat sekali. Okey. Bergotong royong membersihkan kawasan taman. Okey, tempat tinggal dan sebagainya. Okey, seterusnya adik Darren ada idea nak beritahu? Membersihkan taman. Membersihkan Taman. taman. Membersihkan taman. Ya, Okey. betul. Betul tu membersihkan taman, okey? Itu dia gambar tentang kebersihan dan masyarakat bekerjasama menjaga kebersihan alam sekitar. Baiklah cikgu, nampaknya itu sedikit sebanyak mengenai imej yang kita tunjukkan untuk manusia ni bekerjasama dalam membersihkan kawasan alam sekitar. Betul. Cikgu. Ya, baiklah sekali ini kita nak berhenti berehat dulu. Kita ada banyak perkongsian sebelah sini. Kita jumpa ada lagi dalam Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Kembali bersama kami dalam Didik TV KPM. Kita sedang pun mempelajari mata pelajaran Bahasa Melayu dengan tajuknya Sepakat Jaga Kebersihan. Jadi cikgu, untuk segmen kali ini apa yang Okey. kita akan sentuh? Silakan. Okey, baiklah. Terima kasih Irfan. Sama-sama. Okey, murid-murid sekarang kita akan rujuk pada buku teks Bahasa Melayu tahun 5, muka surat 9. Muka surat. Okey, buka dulu muka surat 9. Okey. Okey. Poster. Okey, kalau kamu dapat lihat ada sebuah poster di skrin, okey. Poster tentang kemasyarakatan program kemasyarakatan Taman Seri Damai. Okey, murid-murid, poster ni tentang apa? Kempen apa? Siapa boleh bagi tahu cikgu kempen apa? Angkat tangan dan jawab. Angkat tangan. Okey, Carlos, silakan. Silakan Carlos. Cikgu saya tak tengok. Okey, kempen jalan dan kutip. Okey, kempen jalan dan kutip. Okey, kempen ini akan diadakan pada 24 Mac 2022. Lepas tu pada hari Ahad, masa jam 8 hingga 11 pagi. Okey, murid-murid dengar ya, cikgu terangkan. Okey, okey, itu dia. Matlamat program ini diadakan adalah untuk menanam sikap bekerjasama antara penduduk taman dan mengeratkan hubungan kejiranan. Ya, bila ada program-program seperti ini, dah tentulah dapat mengeratkan hubungan. Okey? Baiklah, kawasan sasar. Murid-murid lihat poster ya. Kawasan sasar kempen ini diadakan ialah di Taman Permainan, gelanggang futsal, bangunan kedai dan kawasan perumahan. Rasanya taman ni luas sebab tu dia ada gelanggang futsal, dia ada rumah kedai dan sebagainya. Ada 4 kawasan di situ cikgu. Ya, betul. Maksudnya mereka akan berdasarkan kempen ini di sekitar kawasan tersebut. Baik. Okey, baiklah. Atur caranya pula 8 pagi dia ada taklimat. Okey, taklimat. Mereka perlu dengan taklimat dulu. Lepas tu dia ada pembahagian kumpulan. Maksudnya setiap tempat kawasan sasar tu ada kumpulan. Dan pelantikan ketua kumpulan. Kenapa perlu ada ketua? Lepas ni kita tahu. Okey, seterusnya 8.15 pagi pula ada aktiviti dimulakan. Okey, kempen dijalankan dan sehingga jam 11 pagi bersurai. Okey, baiklah murid-murid. Rasanya kamu dah faham tak poster tadi tentang apa? Dah faham ke belum? Faham. 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 Okey, baiklah. Sekarang ni cikgu ada 4 warna. Di tangan cikgu ada 5 Lima warna, maaf. warna. 5 warna. Okey. Cuba pilih satu warna dulu. Okey, Ryan silakan. Saya pilih color merah.
Ya, warna merah. Okey, baiklah. Jom kita lihat soalan warna merah. Okey, jap. Okey, mana pilih kad? Okey, soalan merah. Nyatakan pendapat anda. Okey, baiklah. Jika kita rujuk pada poster itu tadi, mengapakah kawasan sasar termasuk bangunan kedai? Kalau kita lihat banner di tepi ni pun sama juga ya. Kawasan sasar terlibat kawasan rumah kedai. Jadi, murid-murid ada bersedia dengan pen, kertas, boleh sedia fikirkan jawapan. Mengapa kawasan sasar termasuk Mengapa kawasan sasar termasuk kawasan rumah kedai? Okey, cikgu beri contoh dulu ya. Okey, jom tengok. Okey. Kawasan sasar. Okey, macam ni cara jawab dia. Kawasan sasar termasuk bangunan kedai. Mungkin kerana banyak kedai dalam taman tersebut. Ataupun mungkin disebabkan banyak sampah di sekitar kawasan kedai. Okey, murid-murid ada tak jawapan lain? Kenapa mereka bersihkan kawasan rumah kedai? Selain daripada cikgu punya idea tadi, ada tak? Okey, Carlos, silakan. Carlos. Kerana kedai sangat kotor. Bagus. Kerana kawasan rumah kedai tu mungkin kotor. Jadi mereka jalankan kempen di kawasan rumah kedai juga. Okey, baiklah. Terima kasih. Jadi murid-murid, beginilah kamu akan pilih satu warna seterusnya dan kamu akan cuba jawab dalam ayat. Kamu perlu tulis ayat dan membina pendapat kamu. Fikir pendapat apa, lepas tu cuba tulis ayat. Okey, baiklah. Seterusnya, warna apa? Siapa nak pilih pula, silakan. Silakan Darshana. Saya pilih warna biru. Warna biru. Okay, tengok dulu apa soalan untuk warna biru. Silakan cikgu. Warna biru ya. Betul, biru. Okey, jom. Bagaimanakah aktiviti ini dapat mengeratkan hubungan kejiranan? Okey, kamu cuba fikir. Bagaimana program seperti ini program kempen Jalanan Kutip ni dapat eratkan hubungan kejiranan. Okey, cikgu bagi masa, cuba kamu fikir jawapan. Tulis jawapan. Tulis jawapan dulu. Okey, kita berikan sikit masa. Siapa jawapan yang bagus, cikgu bagi dia bintang lah. Bagi bintang, cikgu. Bagi bintang lah. Ada berapa bintang? Ada 3. Ada 3 bintang. Siapa yang jawab dengan baik, cikgu akan bagi bintang kepada anda yang berjaya. Okey? Jadi sila tuliskan idea anda dulu mengenai bagaimanakah aktiviti ini dapat mengeratkan hubungan kejiranan. Adakah sebab kerjasama? Dah ada yang bersedia? Okey, sila Darshana. Okey, silakan. Bacakan jawapan Darshana. Okey, cikgu. Aktiviti ini dapat mengeratkan hubungan kejiranan dengan cara melakukan kerja dengan bekerjasama. Kita juga dapat berkenalan dengan banyak orang. Tahniah Darshana. Cikgu bagi kamu Berapa cikgu? 3 bintang lah sebab 3 jawapan dia lengkap. Baik, berikan tepuk tangan untuk Darshana semua. Okey, baiklah. Ini jawapan lengkap dia. Aktiviti dapat mengeratkan hubungan kejiranan dengan cara melakukan kerja dalam kumpulan dan mereka dapat mengambil peluang ini untuk berkenalan dengan lebih rapat dengan jiran-jiran. Mungkin sekarang kehidupan sekarang ni pergi pagi balik malam tak sempat berkenalan dengan jiran. Jadi dengan ada program seperti ini, kita dapatlah beramah mesra dengan jiran-jiran di sekitar kita. Inilah masa terbaik untuk kita berjumpa dengan orang ramai, kan? Betul. Jadi cikgu, untuk Carlos tadi kita nak bagi berapa bintang? Untuk Darshana. Tadi kita dah Darshana kan? Okey, Carlos tadi cikgu bagi 2 bintang untuk Carlos. 2 bintang. Carlos, cuba lagi untuk dapat 3 ya cuba lepas lagi ni. Okey. Jom teruskan dengan warna yang seterusnya. Okey, baiklah. Warna apa lagi nak pilih? Okey, silakan Ryan. Ryan dah sudah ya. Carlos. Carlos Kuning. Kuning. Warna kuning. Okey. Tengok dulu soalannya. Kuning ya. Ya, kuning. Pada pendapat kamu, sedia pada pendapat kamu, sesuaikah aktiviti ini dijalankan pada hari Ahad? Pada pendapat kamu, sesuaikah aktiviti ini dijalankan pada hari Ahad? Okey, sekarang cikgu bagi masa sikit. Okey, kamu boleh tulis jawapan. Tulis dulu. Tulis Lancarkan jawapan. pembicaraan idea anda. Siapa paling bagus dapat 3 bintang. Sesuai ke tidak kita buat aktiviti ini pada hari Ahad? Kenapa tak buat hari Isnin ke, hari Selasa ke? Kenapa hari Ahad? Mesti ada sebabnya kan? Betul tu. Jadi tuliskan dulu ideanya. Okey, bersedia dah tulis jawapan? Okey, dah ada yang bersedia?
Okey, saya nak dengar jawapan Ryan, boleh Ryan? Boleh. Boleh. Silakan Bacakan Ryan. Ya, aktiviti ini sesuai diadakan pada hari Ahad kerana semua orang bercuti dan dapat menyertai program seperti ini. Ya, bagus. Tepat sekali Ryan. Cikgu bagi Ryan Berapa bintang? 2 bintang. 2 bintang. Cuba lagi lepas ni dapat 3 Okey. bintang Okey. Baiklah. Jawapan tadi cikgu. Pada pendapat saya, sebab soalan ni pada pendapat kamu, kita kena jawab dengan pada pendapat saya. Okey? Pada pendapat saya, aktiviti ini sesuai dijalankan pada hari Ahad kerana hari Ahad merupakan hari cuti umum dan ramai orang tidak keluar bekerja. Oleh yang demikian, mereka dapat meluangkan masa untuk menyertai program seperti ini. Program Jalan dan Kutip. Kalau kita buat hari Isnin dan Selasa, tak sesuai cikgu. Ya. Sebab waktu tu semua orang gigih keluar untuk Bekerja, mencari kerja dan rezeki. rezeki kan. Dan juga kalau selain hari Ahad, hari apa lagi boleh cikgu? Mungkin hari Sabtu Hari ataupun Sabtu, cuti umum yang lain jatuh pada hari biasa boleh juga. Boleh juga kan? Betul. Itu antara pilihan-pilihan Hari je lah. cuti umum negeri. Boleh. Hari cuti umum negeri. Baiklah, jom teruskan dengan warna yang seterusnya. Okey, baiklah murid-murid. Ada 2 warna lagi. Silakan Darren. Tak dengar suara Darren lagi. Darren, warna apa? Darren, okey. Warna apa yang Darren pilih? Silakan. Hijau. Mana hijau? Warna Hijau. hijau lah cikgu. Ya, terima kasih Darren. Okey, baiklah. Soalannya untuk warna hijau ialah apakah tujuan pelantikan ketua kumpulan bagi setiap kumpulan? Ini yang cikgu cakap tadi tu. Okey, dia ada aktiviti pelantikan ketua kumpulan. Bermaksud setiap kumpulan ni, kawasan sasar ni ada ketua dia. Kenapa? Mengapa perlu ada ketua dalam setiap kumpulan? Okey, baiklah murid-murid di rumah. Okey, dan di studio. Okey, tolong cuba tulis jawapan. Cikgu bagi masa sekarang. Cuba kamu pilih, tulis jawapan kamu, pendapat kamu mengapa perlu adanya ketua dalam setiap kumpulan. Okey, Betul. sekarang silakan. Kenapa kena ada ketua? Sebab tak boleh ke kalau tak ada ketua kan? Rasanya macam boleh juga Nanti semua bekerja. nak bagi arahan. Nanti semua nak bagi arahan. Alamak, betul. cikgu dah bagi jawapan pula. Dia dah dengar jawapan saya. Itu sedikit idea. Mungkin dia Okey, ada boleh? lagi ada idea yang lain cikgu. Ah. Kita bagi sedikit masa untuk mereka berfikir Okey. sejenak. Okey. Okey, silakan. Okey, siapa dah sedia? Darren? Okey, Darshana angkat tangan. Darshana silakan. Darshana, okey, Darshana Yes. boleh jawab. Okey, cikgu. Pelantikan ketua sangat penting untuk memberi arahan dan memastikan kerja-kerja akan lancar dan berjalan seperti dirancang. Oi, tepat sekali. Hebatlah cikgu bagi Darshana 3 bintang. 3 bintang. Berikan tepuk tangan untuk Darshana. Okey. Okey, bagus. Jawapannya tadi Tahniah. Okey, mengenai baiklah. arahan. Ya, tentulah bila ada kumpulan, ada ketua, mesti ada ketua. Supaya ketua akan beri arahan dan anggota akan ikut arahan ketua. Betul. Ketua juga perlu bertanggungjawab terhadap keseluruhan kawasan yang ditetapkan tu. Okey? Baiklah. Pelantikan ketua kumpulan bagi setiap kumpulan adalah supaya ketua dapat memberi arahan dan memantau kerja pembersihan kawasan agar berjalan dengan lancar. Okey, itu itulah dia. sebabnya kena ada ketua. Kalau tidak cikgu mungkin sesebuah organisasi itu akan runtuh disebabkan tiada Ya, ketua yang betul. menjalankan tanggungjawab kan. Betul, tepat sekali. Okey, baiklah. Dah tak boleh pilih warna lagi dah. Dah tak boleh pilih, ada Tinggal satu saja warna lagi. Jadi kita Okey. sama-sama pilih warna merah jambu. Jambu. Okey, jom kita tengok soalan merah jambu. Bersedia semua? Okey. Semua sedia dengan pensel dan kertas. Murid-murid di rumah juga boleh juga sediakan pensel dan kertas dan cuba jawab soalan cikgu ni ya. Pada pendapat kamu, aktiviti ini sesuai dijalankan secara individu atau berkumpulan? Nyatakan sebabnya. Bolehkah kita jalankan secara individu, Irfan? Boleh juga tetapi pasti akan ada perkara yang tidak baik mungkin akan berlaku. Ya, betul. Ataupun berkumpulan. Rasanya lagi bagus. Tapi kenapa? Ya, Itu yang kita nak tahu Okey, daripada anak murid murid-murid kita. di rumah, sila sudah jawapan. Dan Sediakan mungkin jawapan. juga penonton yang berada di rumah boleh serta ikut kami pada hari ini menjawab soalan cikgu. jawab soalan. Nanti boleh bagi kepada cikgu bahasa Melayu untuk kita lihat Semak. sama-sama tandakan markah. Okey? Baik, kita Mengapa tengok perlu dulu. jalan? Okey, Ryan ada angkat tangan. Cepat Kamu semua angkat angkat tangan. Okey. Semula. 1, 2, 3. Angkat tangan.
Oh, okey. Dua, tiga. Okey. Ryan, silakan Ryan. Jawapan Ryan? Pada pendapat saya, aktiviti ini sesuai dijalankan dalam bentuk kumpulan supaya kerja pembersihan dapat berjalan lancar dan menjimatkan masa tenaga kerja. Okey, betul tu. Selain dapat menjimatkan masa, dapat jimatkan tenaga, Betul. kerja yang susah menjadi mudah, kerja yang lambat menjadi cepat. Banyak kelebihannya kalau kita lakukan secara Berkumpulan. Okey, jom kita tengok jawapan Ryan. Pada pendapat saya, sama juga Ryan. Okey, bila pendapat kamu, kita jawab pada pendapat saya. Pada pendapat saya, aktiviti ini sesuai dijalankan dalam bentuk kumpulan supaya kerja pembersihan dapat berjalan lancar, menjimatkan masa dan tenaga kerja. Tu dia. Macam mana pun aktiviti yang macam gotong royong, kempen kita semula perlu kerjasama. Kalau tidak, mungkin sukar untuk kita menjayakan program tersebut. Betul tu cikgu. Dan berapa bintang untuk adik Ryan Ryan kita? tadi cikgu bagi Ryan 3 bintang. 3 bintang berikan tepukan untuk Ryan kerana jawapan yang diberikan sangat-sangat bernas. Lebih baik. Okey, Ryan, jimatkan masa dan tenaga kerja. Itulah sebabnya kita kena buat kerja kalau boleh secara berkumpulan. Kalau Ya. kita nak belajar pun cikgu, lebih Betul. baik kita belajar dalam berkumpulan sebab banyak lagi idea faedah yang dia. dapat dikongsikan Betul, ya. betul. Okey. Ada lagi nak cikgu untuk segmen yang kedua ini? Saja. Itu sahaja setakat ini. Baiklah, sekarang ini kita nak berhenti berehat dulu kerana banyak lagi perkongsian selepas ini. Jangan ke mana-mana, jumpa anda lagi dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana setia bersama kami dalam Didik TV KPM. Kita akan teruskan ke segmen yang seterusnya. Jadi cikgu, untuk segmen ini, dengar kata cikgu nak tunjukkan dan paparkan video terlebih dahulu. Betul tu Rifan. Murid-murid di rumah, murid di studio, jom kita tonton video. Anda tahu, kebanyakan sampah dibuang boleh dikitar semula. Apa itu kitar semula? Kitar semula ialah satu proses mengolah semula bahan buangan menjadi bahan baharu. Dengan itu, kos penghasilan bahan baharu dapat dijimatkan. Apakah bahan yang boleh dikitar semula? Antaranya ialah botol kaca, kertas, tin minuman, botol plastik dan banyak lagi. Terdapat 3 warna tong kitar semula, iaitu coklat untuk kaca, jingga untuk tin minuman dan biru untuk kertas. Sekarang sudah tahu apa itu kitar semula? Ayuh bertindak segera untuk selamatkan alam sekitar. Ayuh bertindak segera untuk menyelamatkan alam sekitar. Jadi itulah paparan video mengenai cara untuk kita mengenali cara untuk membuang sampah dengan baik cikgu ya, betul. menggunakan tong Tong sampah kitar semula. tong kitar semula. Okey, baiklah murid-murid, dah dapat lihat tak video tadi? Dapat. Dapat, cikgu. Video tadi menerangkan tentang apa? Tentang kitar semula. Okey, tentang kitar semula. Kita ada berapa warna tong kitar semula? 3. 3 Ada warna. tiga. Boleh sebutkan warna dia? Boleh. Biru, jingga, coklat, jingga, biru. Okey, tepat sekali. Coklat, jingga dan biru. Okey, baiklah. Cikgu nak cuba murid-murid ingat tak? Biru untuk apa? Coklat untuk apa? Jingga untuk apa? Baiklah. Di atas meja ini ada tin minuman, kertas, botol plastik dan botol kaca. Okey, baiklah. Cikgu nak cuba.
botol kaca buang dalam dalam tong berwarna apa? Siapa tahu? Angkat tangan. Silakan. Coklat. 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 Betul, Betul ke, ke? cikgu? Ha. Boleh tak Irfan Tong tolong kaca. masukkan dulu? Ya, silakan. Botol kaca dalam tong sampah berwarna coklat. Ya, Okey. tepat sekali. Tanya. Baik. Okey, seterusnya plastik. Botol plastik. Botol plastik. Ya, Ryan angkat tangan. Silakan Ryan. Warna apa? Jingga. Warna jingga. Darshana, okey. Warna jingga. Okey, Irfan masukkan dulu. Abang Irfan masukkan. Okey. Okey. Mari kita semak Okey. Kertas. Kertas. Warna apa? Biru. Berebut Okey, ya. okey. Biru. Biru. Abang Irfan Biru. masukkan dulu. Warna biru. 1, 2. Selesai. Tin minuman. Tin minuman kat mana? Cepat teka. Cepatlah. Tak terakhir. Jingga. Warna? Jingga. Jingga, ya. Okey. Irfan masukkan. Ada beberapa. Ada 3 tim minuman. Okey. Selesai. Ya, jom kita semak. Okey, Silakan, baiklah. cikgu. Tong coklat untuk botol kaca. Betul. Okey. Tin minuman dan aluminium plastik. Cuba Abang Irfan semak, betul tak? Baik. Ada di dalamnya. Okey, betul. Yang tong biru betul tak ada kertas? Tong biru. Ada kertasnya. Yeay, bagus. Okey. Tahniah. Okey, baiklah. Baik. Murid-murid, tadi kita dah tonton video tentang Kitar Semula. Dah tentulah program Kitar Semula ni untuk menyelamatkan alam sekitar kita. Okey, baiklah. Okey, tibalah di segmen ini di mana anda dikehendaki memilih salah satu gambar haiwan di bawah. Kemudian jawab soalan yang dipilih. Rakan-rakan yang lain juga boleh menulis jawapan dengan pendapat kamu sendiri. Okey. Baiklah, ada 4 karakter haiwan. Okey. Di sini siapa yang dapat jawab, cikgu akan beri bintang. 1 ke, 2 ke ataupun 3. Jadi murid perlu menulis ya. Tulis pendapat. Beri pendapat dan tulis. Okey, silakan. Haiwan pertama, siapa nak pilih dulu? Ryan. Okey, silakan Ryan. Ikan lumba-lumba. Ikan Ikan lumba-lumba. lumba-lumba. Okey. Kenapa? Ikan lumba-lumba. Baik, baik. Uji minda anda. Soalan untuk ikan lumba-lumba. Apakah cara lain yang boleh dilakukan untuk menjaga alam sekitar selain daripada program Kitar Semula? Okey. Apakah cara lain yang dapat dilakukan, yang boleh dilakukan untuk menjaga alam sekitar kita selain daripada program Kitar Semula? Apakah idea lain cara untuk kita menyelamatkan, menjaga alam sekitar selain daripada program kita semua? Ini kena bagi idea lain, cikgu Ya, betul. Yang berbeza dengan Tadi soalan. dekat poster tu pun ada jawapan. Poster tu pun ada jawapan. okey. Kena ingat balik. Apakah program Program apa dekat poster tadi? Kan? Mungkin di rumah kamu juga ada jalankan program-program seumpama ini untuk menjaga alam sekitar yang cikgu tak sebut hari ini. Betul. Okey, baiklah. Silakan, siapa dah sedia dengan jawapan? Tadi siapa? Ryan kan? Ryan. Ryan yang pilih soalan tadi. Tapi Darshana dah angkat tangan. cikgu, Darshana tadi. angkat tangan. Okey, Darshana adalah. Darshana jawab, Darshana. Okey, cikgu. Cara lain yang boleh dilakukan untuk menjaga alam sekitar ialah kita boleh mengadakan pertandingan dan program kesedaran alam sekitar serta menggunakan televisyen litar tertutup untuk menangkap pencemar alam. Hebatnya jawapan Darshana. Betul, cikgu. Ya. Selain daripada program Kita Semula, kita juga boleh mengurangkan penggunaan beg plastik. Boleh juga seperti yang diadakan di negara kita sekarang ni, membuat kewasakan undang-undang kepada sesiapa yang membuang sampah merata-rata dan juga mengadakan kempen kebersihan supaya menggalakkan masyarakat membuang sampah dengan cara yang betul, bukanlah dibaling-baling saja. Okey? Betul tu. Okey, cikgu bagi Berapa bintang, Darshana cikgu? 3 bintang. 3 bintang untuk Darshana. Baiklah, tahniah boleh ucapkan. Dan cikgu, undang-undang tadi berkait rapat dengan gimmick kita. Kalau tadi kita nampak ada seorang lelaki tu yang buang sampah merata-rata, mungkin akan dikenakan hukuman undang-undang, kan cikgu? Ya, betul. Sebab itulah kita kalau boleh jangan sesekali orang kata apa menjadi seorang manusia yang tidak bertanggungjawab, buang sampah dalam tempat yang sepatutnya. Betul. Okey. Okey, seterusnya. Okey, baiklah. Seterusnya, Carlos, pilih haiwan yang kamu suka. Tadi dah pilih ikan lumba-lumba. Burung. Burung. Burung pula untuk soalan yang kedua, silakan.
Okey. Soalan untuk burung. Nyatakan kebaikan program Kitar Semula. Tulis sekarang. Nyatakan kebaikan program Kitar Semula. Daripada tadi kita sebut ulang. Mesti jawapan dia ada. Kan? Yang kita dah sebut tadi. Alam sekitar ni sebenarnya satu program yang baik cikgu untuk kita menjaga alam sekitar. Jadi apakah kebaikan dan juga faedah yang kita boleh perolehi dari program Kitar Semula? Di sekolah juga ada program ni. Betul cikgu. Betul. Maknanya kita kena didik anak kita dari bangku sekolah lagi, Ya, betul, supaya dari mereka kecil. sama-sama dapat membuat perkara yang baik. Ya, mereka untuk dah alam sekitar. tahu kesedaran tentang jaga alam sekitar ni sejak kecil. Sejak kecil lagi. sejak Jadi di tak bangku timbul sekolah. lah orang masa rata-rata lagi akan datang. Baiklah. Harap-harapnya. Adakah anda murid cikgu dah bersedia? Jawapan. Silakan Carlos, jawapan Silakan kamu. Carlos. Antara kebaikan program Kitar Semula ini ialah kita dapat menyelamatkan alam sekitar kita daripada tercemar dan juga dapat mengurangkan kuantiti sampah. Ya, betul. Antara kebaikan program Kitar Semula ialah kita dapat menyelamatkan alam sekitar kita daripada tercemar dan juga dapat mengurangkan kuantiti sampah yang dibuang. Betul tu cikgu. Okey. Okey. Jadi cikgu, berapa bintang yang kita nak bagi kepada adik Carlos ni? Okey, cikgu bagi Carlos sebab jawapan dia bagus, cikgu bagi dia 3 bintang. 3 bintang. Okey, baiklah. Tahniah Carlos sebagai Fahmi mengucapkan. Dan cikgu, dari sawasa ini kita boleh melihat betapa banyaknya pencemaran yang berlaku. Ya. Jadi itu antara kebaikan program Kita Semula ini, di mana Ya, kita betul. sama-sama dapat mengurangkan kawasan tercemar dan sekaligus menyelamatkan alam kita. Ya, betul. Okey, baiklah. Jom Irfan, kita teruskan dengan pemilihan haiwan. Silakan. Okey, baiklah. Darshana dah pilih. Carlos pun dah pilih. Okey, baiklah. Ryan. Tadi Ryan dah pilih ikan, tadi dah pilih haiwan ke? Dah tadi kan? Okey, Darshana, sila pilih haiwan kamu. Tak, cikgu. Okey, pilih haiwan. Kucing. Kucing. Okey, mungkin Darshana ada bela kucing dekat rumah. betul Okey. tu. Jom kita tengok soalan untuk kucing. Mengapakah kita perlu mengasingkan sampah seperti kaca, kertas dan plastik? Mengapa kita perlu berasingkan dia? Kenapa tak letak semua dalam satu tong? Kenapa kita perlu ada letak warna merah, warna biru, jingga coklat? Mengapa? Okey, baiklah murid-murid. Sediakan idea, pendapat kamu. Nampaknya ada dalam kat tangan tu. Dah ada yang bersedia cikgu. Dah ada kat tangan tu. Lajunya. Laju betul. Okey, tulis. Saya nak kamu tulis jawapan. Tulis dulu. Tulis. Barulah idea kita lebih lengkap. Siapa dapat jawab dengan ayat yang baik, dapatlah 3 bintang. Okey, itu yang cikgu janjikan. Nak dapat 3 Siapa bintang bagi kan? terbaik, Mesti tulis ayat yang lengkap. Dan kalau boleh gramatis cikgu. Ya, Lagi tepat cantik. sekali. Pandai Abang Irfan kita. Okey. Jadi kenapa kita kena asingkan sampah seperti kaca, plastik dan juga kertas? Kertas. Siapa yang bersedia? Angkat tangan. Angkat tangan. Okey, Darren. Siapa, Cuba Darren lah. Darren. Darren, silakan Darren. Kita perlu mengasingkan sampah seperti kaca, kertas, dan plastik untuk memudahkan kerja kita semula dan pelupusan bahan buangan. Bahan buangan. Pelupusan bahan buangan. Okey, maksud saya cakap pelupusan bahan buangan tadi. Okey, baiklah Darren. Walaupun tadi yang dia agak kurang lancar, tapi cikgu nampak dia ada idea. Ada idea dan juga ada usaha untuk Ya, jawab. betul. Jadi cikgu bagi Darren 3 bintang lah. 3 bintang untuk Darren. Okey, Kena tanya berani Darren. untuk menjawab. Okey. Cikgu, bolehkah saya sebut jawapan saya? Boleh. Silakan Darshana. Silakan. Kita perlu mengasingkan sampah seperti kaca, kertas dan plastik supaya kerja pengitaran semula dan pelupusan bahan buangan adalah lebih mudah. Tahniah. Betul. Tepat sekali Darshana. Terima kasih. Nak bagi bintang juga Okey, ke? cikgu bagi Darshana memang 3 bintang lah. Memang 3 Kalau bintang ada 5, lah. cikgu bagi 5. Daripada Pastinya. 3 kat sini yang paling bagus, cikgu bagi 3. Okey, Darren juga dapat 3 bintang. Tahniah. Okey, nampaknya dah hampir semua dapat 3 bintang. Okey, jawapan tepat ialah kita perlu mengasingkan sampah seperti kaca, kertas dan plastik untuk memudahkan kerja Kitar Semula dan pelupusan bahan buangan. Betul.
Dan sekaligus dapat menjimatkan masa juga cikgu ya. Betul. Bila dia dah asingkan sampah-sampah tu, jadi mereka yang bertugas yang bertanggungjawab tu lebih mudahlah kerja dia. Jadi kita memudahkan kerja mereka. Baik. Okey, baiklah. Satu lagi karakter haiwan tadi. Ada satu lagi haiwan tertinggal. Dan ianya boleh mengaum cikgu. Apakah ia? Betul. Baiklah, haiwan yang terakhir. Siapa yang belum pilih lagi? Siapa antara 4 orang ni yang belum pilih haiwan lagi? Sila angkat tangan. Angkat tangan. Siapa belum pilih haiwan? Darren ke? Darren. Darren lah. Okey, Darren. Tinggal satu haiwan je. Seekor haiwan je lagi yang belum dipilih. Harimau. Dia kena mengaum dulu. Cuba mengaum sikit. Bunyi mengaum. Okey, sekejap. Okey. Uji minda anda, soalan untuk anda semua ya. Ni 4 boleh cuba jawab. Cikgu pilih siapa nak jawab nanti. Okey. Dan juga penonton di rumah pun boleh ikut Boleh, serta. sama-sama. Bagaimanakah cara untuk kita memupuk masyarakat kita agar cinta akan kebersihan? Ni perlukan idea yang lebih konkret. Bagaimanakah cara untuk kita memupuk masyarakat agar cinta akan kebersihan? Okey, anda diminta tulis jawapan. Tuliskan pendapat. Bagaimana cara untuk bagaimanakah memupuk cara masyarakat untuk agar kita cinta akan memupuk? kebersihan? Ya, betul. Usaha ini bagi saya cikgu tak mudah. Banyak ada langkah-langkah dan Betul. juga ada pelbagai pihak yang akan bertanggungjawab dan bersama-sama untuk memupuk. Usaha ni berterusan. Dia tak boleh berhenti sekali di sekolah rendah dan sekolah menengah tak ada. Dia kena berterusan. Perlu berterusan. Sehinggalah peringkat yang paling dewasa sekali ya. Kalau kita lihat, adakah mereka sudah dah bersedia tak? Siapa dah bersedia? 1, 2, 3. Angkat tangan. Saya nampak Carlos dan Darren angkat tangan tu. Okey, semula. Okey, boleh. 1, 2, 3 angkat tangan. Okey, Carlos dulu. Laju dia. Okey, silakan Carlos. Kita boleh menganjurkan pertandingan taman tercantik atau mengenangkan gotong royong. Selain itu, murid-murid sekolah juga perlu diajarkan tentang kesan pencemaran alam sekitar dan kepentingan untuk menjaga. Ya, bagus jawapan Carlos. Cikgu beri Carlos. Berapa cikgu? 1, 2, 3 bintang. 3 bintang untuk Carlos. Ya. Okey. Okey. Baiklah, ada tak jawapan lain yang kamu semua nak kongsikan? Ada tak? Selain daripada pertandingan taman tercantik cikgu. Pertandingan taman tercantik. Dipupuk dari sekolah rendah. Lagi? Siapa lagi nak Bagaimana kongsikan cara jawapan? untuk kita macam mengajar masyarakat kita memupuk bagaimana untuk cinta akan kebersihan supaya mereka tak buang sampah merata-rata. Okey. Kalau tiada cikgu, maknanya jom jawapan. kita boleh teruskan dengan jawapan. Kita boleh yang menganjurkan cikgu pertandingan taman tercantik atau mengadakan gotong royong seperti tadi kan ada kempen. Selain itu, murid-murid sekolah juga perlu diajarkan tentang kesan pencemaran alam sekitar dan kepentingan untuk kita menjaganya. Baik cikgu. Bila Irfan nampak jawapan pertandingan taman tercantik, teringat Irfan waktu zaman sekolah dulu sebab kita ada pertandingan asrama terbuka di mana setiap orang kata pasukan untuk rumah sukan ni kena sediakan kawasan asrama yang sangat-sangat cantik dan kita berlawan antara sesama sendiri. Itu juga betul. boleh menjadikan satu usaha untuk sama-sama kita memupuk semangat cinta akan kebersihan. Ya, betul tu Irfan. Baiklah cikgu, terima kasih untuk segmen ini. Kita sekarang nak berhenti berehat dulu. Jumpa anda lagi dalam Direct TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Bertemu kembali kita dalam Direct TV KPM, tentunya dalam mata pelajaran Bahasa Melayu untuk slot tahap 2 dengan tajuknya hari ini adalah Sepakat Jaga Kebersihan. Jadi, untuk segmen yang terakhir ni cikgu, apa kata kita dapatkan kesimpulan daripada salah seorang anak murid cikgu? Silakan. Okey, baiklah, kita pun dah tiba ke bahagian kesimpulan. Okey, baiklah murid-murid di dalam Google Meet ni
Okey, baiklah. Siapa yang boleh beritahu cikgu apa yang kamu dapat belajar hari ini? Sepanjang hari ini tadi, daripada mula tadi sampailah sekarang. Okey, baiklah. Siapa angkat tangan dulu? Siapa nak tolong cikgu buat kesimpulan? Saya, cikgu. Okey, Ryan. Silakan. Kesimpulan yang dapat kita belajar adalah tentang kita semula. Tentang kita semula. Lagi? Belajar apa lagi hari ini? Jaga kebersihan, membina ayat dan memberikan pendapat. Ya, betul tu. Jadi objektif cikgu tadi untuk kemahiran mereka dapat membina pendapat, menulis kemahiran menulis untuk menulis pendapat mereka masing-masing dan juga belajar tentang kebersihan. Tercapai ke tidak, cikgu? Ya, Alhamdulillah tercapai. Okey. Mereka semua dapat menulis, memberi pendapat dan menulis idea yang sangat-sangat baik. Dan pula diberi ganjaran oleh cikgu kerana berjaya menjawab dengan baik. Terima kasih kepada mereka berempat kerana bersama kami sepanjang 1 jam ini. Baiklah cikgu, bagaimana pula rumusan daripada cikgu tentang pembelajaran kita selama 1 jam ini? Okey, baiklah. Terima kasih Irfan. Sama-sama. Okey, baiklah. Okey, murid-murid, hari ini tadi kita dah belajar dari awal tadi bagaimana kita menggunakan berdasarkan gambar, berdasarkan bahan multimedia, berdasarkan video animasi, okey, bagaimana kita membina pendapat. Okey, membina pendapat, membina ayat berdasarkan pendapat kita dengan jawapan dengan ayat yang lengkap berdasarkan video dan gambar. Jadi, murid-murid cikgu hari ini dapat berjaya menulis ayat mereka, memberikan pendapat mereka dengan baik. Tahniah Abang Irfan ucapkan. Berikan tepukan untuk diri sendiri. Okey. Dan bagaimana cikgu kalau kita lihat prestasi anak murid cikgu ni? Bagaimana Okey, prestasi tadi mula-mula tadi agak susah nak bagi jawapan. Mereka tak nampak. Akhirnya di segmen ketiga tadi mereka dah berjaya. Tak sabar-sabar untuk memberikan pendapat mereka yang makin mencurah-curah idea mereka untuk memberikan jawapan masing-masing. Nampaknya momentum mereka semakin menaik mengikut segmen cikgu ya. Dan betul. Lagi sekali Abang Irfan nak ucapkan tahniah kepada mereka berempat. Okey. Dan bagaimana untuk rakan-rakan kita yang berada di rumah mendapatkan latihan pengukuhan di mana? Okey, baiklah murid-murid di rumah. Okey, dan sesiapa saja boleh layari portal Sumberku. Okey, di sana ada terdapat soalan, ada bahan-bahan pengajaran, ada video-video guru mengajar dan sebagainya yang boleh dijadikan sebagai sumber untuk menambahkan ilmu pengetahuan kita. Itu dia. Dan kita memang sememangnya nak ceritakan kepada anda cara untuk meningkatkan ilmu pengetahuan cikgu. Betul. Dan kalau ada rezeki kita bersua kembali cikgu. Terima kasih banyak-banyak kerana bersama kami untuk hari ini. Sekian saja untuk episod kali ini. Sebelum kita berpisah, saya dan cikgu akan persembahkan bacaan pantun. Kalau cikgu sudah bersedia, jom kita mulakan. Mari kita baca pantun. Baiklah. Cahaya indah sinar suria, ceria Kemboja bersama melati. Amalan kebersihan, amalan mulia, lambang insan penuh pekerti. Kemboja melati, sunti pilihan, idaman teruna, pasangan setia. Jaga diri, jaga kebersihan agar hidup kian ceria. Silakan Irfan. Kalau hendak cara berseri, jangan lupa masukkan pandan. Kalau hendak bersihkan diri, jangan lupa sabunkan badan. Di tepi semak asyik si merak, leka berangan ingin berteman. Sudah nampak sampah selera, dengankan tangan bersihkanlah. Dewa. Itu dia pantun kita hari ini. Berikan terima kasih cikgu dan kita akan jumpa lagi di lain episod. Bye-bye. Assalamualaikum.